اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. 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 Baik. Kita nak sambung bahasa Arab kita. Kita berhenti pada latihan. Kita berhenti pada latihan untuk fi'il mudhari' yang kita masukkan dhamir huwa padanya. Dan huwa dia digunakan untuk maskulin. Untuk lelaki, kita lelaki, dan untuk seorang, untuk seorang. Baik, tanda untuk huwa fi'il mudhari' apakah dia? Ya. Bermula dengan ya, akhir dengan dan diakhir dengan tanda waw. Tanda depan. waw, tanda depan. Waw ke depan? Tanda depan. Baik, itu dia. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Saya belum bagi lagi table dhamir kita untuk fi'il madhi. InsyaAllah saya akan sertakan nanti. Saya akan asingkan dengan table untuk fi'il mudhari'. Saya asingkan dengan table mudhari' insya-Allah. Baik, kalau fi'il mudhari' untuk huwa pula apakah tanda dia? 3 Mudhari' tadi dah Ustaz. Sorry, fi'il madhi. Maaf. Madhi. Fi'il mudhari'. huruf. 3 kalau huwa dia tanda ini baris atas. 3 huruf. Semua 3 huruf baris atas. Huruf saja baris atas. Tanda yang lengkapnya perkataan 3 huruf. 3 huruf. Huruf awal dan akhir tanda atas baris atas. Dan huruf tengah-tengah tu? Bawah, mana-mana boleh. Bawah, atas. Jadi perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir baris atas. Huruf tengah-tengah tak kisah, tapi yang penting dia mesti bertanda. Berbaris. Baris mana? Ini untuk huwa juga kan. Tapi huwa untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il madhi. Yang inilah yang perkataan 3 huruf ni. Kan perkataan 3 huruf untuk fi'il madhi. Okey. Baik. Jadi perkataan fi'il madhi ni contoh kalau kita ada perkataan qala kan, ini fi'il madhi dia. Ya. Fi'il madhi untuk huwa. Kita nak jadikan dia mudhari'. Yaqulu. Kan untuk huwa juga. Kenapa nak buat? Kita masukkan saja tanda yang kita nak ambil. Masukkan apa? Masukkan ya dan juga baris depan. Saya jadi qala, dia jadi yaqulu. Ini beza sikitlah sebab apa? Sebab tengah-tengah dia ada huruf. Huruf yang sakit tu. Alif waw ya. Kalau dalam tajwid dia panggil huruf mad. Alif waw ya tu. Jadi berbeza sikitlah. Baik. Kita tak cerita yang tu. Contoh qara'a. Kita nak jadikan dia mudhari' untuk huwa. Apa nak buat? Kita salin je balik asal perkataan tu, qara'a. Kita tambah je tanda. Tanda kita apa? Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kalau kita tulis macam ni pun dah betul dah. Dah betul, walaupun tak tahu ya tu baris atas ke, ya tu baris depan, qaf ni ada baris ke, tak ada baris ke, kita tak letak. Kita letak macam ni je. Ya, lepas tu tanda akhir baris depan. Dah difahami dah. Ini adalah mudhari' untuk huwa. Sudah difahami dah. Walaupun baris kita tak lengkap. Lepas tu tanda
Ada tanda tu yang penting. Baris untuk yang lain tu tak apa. Dia sudah difahami. Baik, tapi kalau kita masukkan baris asasnya ialah yaqra'u. Ini baris asas dia lah. Tapi kalau tak ada baris pun tak apa. Yang penting ada tanda. Tanda tu yang penting. Baik, perkataan fahima. Ustaz, Kita nak jadikan dia mudhari'. Sekejap Ustaz. Baik. Kalau yang mudhari' ni dia mesti kita matikan Ustaz ya. Huruf kedua untuk fi'il mudhari', huruf yang kedua dia baris mati. Baris sukun. Baris sukun. Kecuali kalau dia alif waw ya tu kita tak nampaklah sukun dia. Kita tak nampak. Tapi kalau dia huruf yang selain pada alif waw ya, dia akan berbaris sukun. Mati. Baris Akan sukun. baris mati. Kan kalau huruf kedua dan huruf ketiga, tengok beri perhatian. Kenapa kita tak jadikan dia tanda? Huruf kedua tu sukun. Maksud dia, ya di awal perkataan. Huruf kedua sukun. Dan huruf akhir baris depan. Sebab apa kita tak jadikan tanda huruf kedua tu sukun? Sebab ia bergantung pada huruf kedua ataupun huruf ketiga. Baik, contoh. Kita ambil yaf'alu contohnya kan. Baik, sukun ataupun tak sukun, ia bergantung pada huruf kedua dan dia bergantung pada huruf ketiga. Sebab tu kita tak jadikan tanda huruf kedua sukun. Sebab apa? Sebab kalau huruf kedua ini, contohnya huruf kedua alif waw ya. Sekejap, kita try. Contoh huruf kedua alif waw ya, kita ambil contohnya perkataan kita ambil je lah kalau ada lah perkataan ni kan. Yo. Macam ni. Jadi yu'alu contohnya. Yu'alu. Kan. So waw ini tak ada dia punya sukun, dia tak nampak dia punya. Tak ada. Dia punya sukun. Tapi kan. ada. Tapi adalah, tapi sukun tu Ada. dia tak jelas kelihatan lah macam kalau huruf yang inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau huruf ketiga ini alif waw ya. Contoh macam yakulu. Yakulu. So huruf kedua ni tak boleh sukun lah. Kan? Dia tak boleh nak sukun sebab dia nak meraihkan huruf ketiga itu yang alif waw ya. Jadi sebab itu kita tak masukkan tanda. Huruf kedua sukun kita tak jadikan dia tanda. Kita ambil tanda dia awal perkataan, huruf akhir baris depan sahaja. Sebab apa? Sebab nanti ada keadaan yang huruf kedua tu dia tak sukun. Dia tak sukun. Sebab apa? Dia meraihkan huruf lain lah. Ataupun dia sendiri alif waw ya dan sebagainya. Tapi huruf kedua dan ketiga ni, huruf mat ke apa benda, depan dia tetap akan ya juga. Depan dia tetap akan ya. Dan baris akhir dia secara asasnya memang akan berbaris depan. Tu tak berubah. Walaupun masuk selepas itu huruf mat ke, masuk selepas itu apa pun huruf, dia tak berubah. Dia tetap ya kat depan dan huruf akhir itu berbaris depan. Tidak. Maka tanda dia ada dua saja. Ya, silakan. Ustaz. Yu'alu tu apa huruf asas dia, Ustaz? Ini tak ada Jaya, ini perkataan saya letak je. Okey. Ini untuk contoh je. Okey. Saya duk fikir tadi apa benda pula. Ini untuk contoh saja. Tapi kalau kata ini adalah perkataan, rukun dia adalah waw ain lam. Waw ain lam. Ataupun alif ain lam, antara dua tu. Kalau ada lah, tapi jangan cari lah. Ini saya main letakkan saja. Okey. Okay, baik. Ada. Yubiku. Ada. Saya tak terfikir tadi perkataan. Baik, perkataan fahima. Kalau kita nak jadikan dia fi'il mudhari', nak buat macam mana? Yafhimu. Okay, baik. Jadi yafhimu, yafhamu, yafumu tak confirm. Tapi apa yang kita confirm? Ya kat depan. Yang kita confirm barisnya depan. salin dia Akhirnya baris depan. perkataan asas dia fa, ha dan juga mim. Mesti ada Kita lah. sambungkan dengan ya di awal perkataan, Ya. huruf akhir berbaris depan. Cukup dah. Ini dah fi'il mudhari'.
untuk huwa. Dah betul lah. Hmm. Baris dia kita tak tahu, tak apa dulu. Sebab apa? Ini memang perlu kepada kemahiran bahasa lah. Kemahiran bahasa. Memang kena tengok kamus. Kan? Macam perkataan fahima, bila dia jadi mudhari' dia akan jadi yafhamu. Yafhamu. Ha tu beri atas pula. Macam mana nak tahu? Itu memang kena biasakan lah. Memang kena biasakan. Itu tak ada formula. Tidak ada formula. Memang kena familiar dengan perkataan tersebut. Untuk permulaan guna kamus. Tapi kalau kata kita tak tulis baris untuk fa dan juga ha. Ustaz, kalau ikutkan acuan dia yaf'alu lah kan. Kalau fahimu, yafhimu lah kan. Betul? Itu acuan. Tapi macam mana pula dia naik jadi baris atas? Okey. Yafhamu. Sebab dia kan ada, kalau tak salah saya kalau bila dia bagi bawah tu, maknakan menunjukkan itu macam apa? Pasif. Kan? Ada yang ayat yang aktif, ada yang pasif. Tu nak tahu tu macam mana dia boleh bertukar baris pula. Ini masuk dalam perbincangan. Ini kira grammar nantilah akan masuk. Baik. Untuk kalau kita masuk belajar soraf pun, morfologi dia, ini salah satu perkara kita akan belajar. Untuk perkataan asas bahasa Arab, dia ada macam ni. Dia ada A, dia ada A, I, dia ada A, U. Kemudian dia ada I, A, dia ada I, dan dia ada U. Baik, apakah benda-benda ni? Dan dia macam ni. Ustaz, yang second last tu Ustaz cakap I, tapi Ustaz tulis IA. Tahu. Mulut kata lain, tulis lain. Hati sebut lain, tulis lain. Keluar lain. Baik. Benda ni Ustaz. Bila? Sorry. Yang tutup lah. Kalau tak senang copy paste je. Panjang tu. Manual. Okey, baik. AA apa? AA fa'ala yaf'alu. AI fa'ala yaf'ilu. AU fa'ala yaf'ulu. IA fa'ila yaf'alu. II fa'ila yaf'ilu. UU fa'ula yaf'ulu. So ini apa? Ini pattern dia. Ini pattern perkataan-perkataan dalam bahasa Arab secara umum. Baik, kita jumpa fa'ala. Ada perkataan yang dia fa'ala, madhi dia, mudhari' dia yaf'alu. Ada fa'ala yang mudhari'nya yaf'ilu. Ada yang fa'ala yaf'ulu. Kan? Jadi bezanya pada huruf ain itu. So ini kita kata pola ataupun bentuk perkataan mudhari' bila pergi kepada madhi. Kan ini beza-bezalah. Kan contoh fa'ula. Contoh dalam bahasa Arab perkataan dia karuma. Karuma dia jadi yakrumu. Ini untuk info saja saya bagi. Kan. Contoh fa'ila yaf'alu. Tadi kita ambil fa'ila yaf'alu. Satu lagi sami'a yasma'u.
So macam mana nak buat? Memang begitulah dia punya pattern dia. Madhi dia kadang tak sama dengan mudhari'. Dia ada banyak. Dia berbeza-beza bergantung pada perkataan. Baik, maka ini pattern dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Minimum 6 pattern asas daripada madhi nak pergi ke mudhari'. Macam mana nak tahu? Itu memang kena bergantung pada kamus. Kena biasa dengan perkataan tersebut. Baik, jadi kita tadi pada perkataan apa? Fahima. Fahima bentuk dia ni, IA. Fahima yaf'alu. Macam mana saya tahu bentuknya fahima yaf'alu? Sebab tengok pada kamus. Perkataan-perkataan ni yang bagi tahu kita adalah kamus. Kerana ini bergantung pada penggunaan Arab. Jadi memang kena rujuk pada kamus. Dia tak boleh macam nak main teka-teka. Dia tak ada formula. Formula dia inilah dia. So setiap satu perkataan, contoh perkataan tu barisnya 3, fa'ala. So dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia yaf'alu, kemungkinan dia yaf'ilu, kemungkinan dia adalah yaf'ulu. Untuk perkataan yang asal dia fa'ila, dia mungkin jadi fa'ila yaf'alu, dia mungkin jadi fa'ila yaf'ilu. Macam fa'ula dia senang. Fa'ula dia akan jadi yaf'ulu. Kan? So perkataan karuma, perkataan contoh kabura, yakburu, tu you ni senang. You dia senang. Dia A dan I tu yang tricky sikit. Baik. Maka nak tahu macam mana, ini memang kena berkaitan dengan kemahiran bahasa, kena banyak merujuk kepada kamus. Baik, macam ni. Jadi bila fahima, jadi perkataan dia kita mungkin tak pasti baris dia apa, tapi yang kita pasti fi'il mudhari' itu dengan ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Itu kita pasti. Huruf yang tengah ni kita tak pasti, tak apa. Kita tinggalkan saja. Sebab kalau orang yang dia baca je yafhamu, dia tahu dah, oh ini fi'il mudhari' untuk huwa. Dia dah tahu dah. Baik. Perkataan amila. Kita nak jadikan dia fi'il mudhari'. Ya saya. Maknanya baris ni tidak ada impact pada makna lah Ustaz ya? Huruf yang kedua dan ketiga ni tak beri impact, tapi huruf yang pertama bagi impact, bagi kesan. Yalah, makna saya macam pattern tadi, pattern yang A, I, AU tu, maknanya memang sama. Makna dia semua sama. Sama. Dia. Ini dia telah, yang ni dia sama. Dia sama semua. Betul? Makna dia semua sama. Macam sami yasma'u, dia mendengar. Yang ni pun sama. Ia memulakan, sama. Tidak ada beza. Bezanya pada baris. Dia ikut suka masa tulis sajalah. Dia ikut apa? Tulis masa menulis sajalah dia bariskan ikut suka, ikut betul. pattern ni. Betul. Huruf tengah tu apa pun baris dia tak apa. Dia sama. Dia tak bagi kesan. Yang bagi beza adalah pada huruf permulaan ya tu. Ya kalau dia baris depan dia akan jadi lain. Kan? Dia boleh jadi dia sama huruf akhir tu berada depan tapi dia boleh jadi yufhimu. Dia boleh jadi yufhamu. Ni beza. Bila ya tu berada depan nanti dia akan bagi kesan pada huruf kedua dan ketiga juga ada yang bagi kesan. Jadi bila time macam ni dia dah jadi makna dia sedikit berbeza. Maknanya sedikit berbeza. Tapi apa yang tetap sama? Yang tetap sama dia tetap mudhari' dan dia tetap dalam tu ada perkataan dia. Atau ia tu sama, tu tak payah bimbang. Sebab itu tanda tu penting. Tanda tu penting. Kita tahu ya, kalau perkataan huruf akhir berada depan, baris dalam yang lain tu biarlah dia baris macam mana pun, panjanglah macam mana pun. Yang kita tahu dia tetap akan fi'il mudhari' dan dalam tu dhamirnya adalah huwa ataupun dia, sama. Okay. Walaupun dia jadi berbeza. Dia bentuk ayat bentuk pasif ke, bentuk aktif ke, tak apa. Maknanya dia tetap sama. Lepas tu pada tanda yang kita nak beri perhatian. Sebab dia tak berubah. Dia tidak, tanda tu yang kita dah ingat ni dia tak berubah. Makna info yang boleh kita ambil daripada tanda tu dia tetap sama.
Baik, perkataan amila. Kita nak tukar jadi mudhari'. Ya, Nak buat milu. macam mana? Ya, milu. Pertama, salinkan saja huruf asal dia, ain, mim, lam. Apa nak buat lepas tu? Masukkan tanda. Ya. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Tak tahu baris, biarkan saja. Ini dah cukup dah menjadikan dia mudhari'. Dah cukup dah. Ini dah mudhari' untuk huwa. Lengkap. Raka'a. Nak jadikan dia mudhari'. Yarka'u. Yarkam. Salinkan saja huruf asal, tambahkan saja ya. Huruf akhir baris depan. Macam ni saja sudah difahami. Dapat baris, alhamdulillah. Tak dapat baris pun tak apa. Dah cukup dah. Sajadah. Yes, jadu. Masukkan je huruf asal, tambah ya. Baik, untuk ni pun dah beza. Raka'a dan sajadah. Sama tak dia punya baris? Sama tak? Sama kan? Tiga-tiga atas. Raka'a, sajadah. Sama. Tapi bila jadi mudhari', raka'a, dia jadi raka'a yarka'u. Sajadah jadi apa? Dia jadi sajadah yasjudu. Dia tak sama. Mudhari' dia tak sama. Tapi madhi dia sama. Raka'a, sajadah. Tapi raka'a yarka'u, sajadah yasjudu. Kenapa jadi beza? Wallahu alam. Perkataannya dah memang macam tu. Macam mana nak tahu? Itu kena tengok pada kamus. Tapi yang bestnya apa? Sebab kita dalam Quran, perkataan kita tak banyak. So kalau kita nak hafal pun, dia tak adalah banyak sangat perkataan. Tak macam kita nak kena hafal kamus lah. Terlampau banyak. Dalam Quran perkataan dia ulang-ulang. Itu je. Kan? Perkataan amanu, kafaru, apa? Ya'malu. Kan? Perkataan dia semua yang lebih kurang sahaja. Baik. Ustaz? Ya, saya. Okey. Saya fikir kita kena jaga-jaga yang ya ni yang mula ni. Dia mesti fathah. Okey. Baris lain tak boleh kata saya. Betul Ustaz? Kalau dhammah ke tak boleh? Okey, baik. Fathah. Terima kasih Aziz. Fathah tu apa? Fathah apa Ustaz? Pada atas. Sorry. Pada atas. Fathah apa? Dah. Fathah baris atas. Okey. Mah baris depan, kasrah baris bawah. Fathah atas. Fathah. Kasrah bawah. Kasrah bawah. Domah depan. Okay. Dhammah depan. Baik. Untuk contoh kita ambil perkataan yaf'alu. Kan? Itu antara concern Haji Sas tadi pada huruf ya. Kan? Kena beri perhatian pada baris huruf ya. Sebab macam Haji Sas sebut, betul kalau baris itu berbeza. Contoh kalau yaf'alu, dia berbeza dengan yuf'alu. Dia berbeza. Kan yaf'alu dia membuat, yuf'alu ia dibuat. Dia dah jadi bentuknya bentuk pasif, berbeza. Baik. Tapi yang kita ambil adalah contoh. Okey, saya padam yang ni Okey. Untuk supaya kita tak keliru. Baik. Yaf'alu dan juga yuf'alu. Beza pada huruf depan, dia beri beza pada terjemahan. Yang ni membuat, yang ini dibuat. Beza. Baik. Tanda kita apa? Ya, Tanda kita ambil ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris domah. depan.
Betul? Dalam Ya. terjemahan ada perkataan apa? Dia ataupun ia. Baik. Untuk dua perkataan ini, apakah tanda yang ada pada yaf'alu? Ya, Ya, depan. bagi atas. Ya di awal perkataan, huruf Ya, akhir baris Depan. depan. Akhir Okey. Dalam terjemahan ada perkataan Wah. dia. Wah. Yuf'alu. Ya. Apakah tanda kita? Wah. 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 Ya di awal perkataan yuf'alu. Ya di awal perkataan huruf Bagi akhir baris depan. depan. Dalam terjemahan ada perkataan Dia. Ya. dia. Dia ni merujuk kepada wah. Wah. Baik. Tanda yang kita ambil. Sebab itu yang saya fokuskan adalah pada Ya. tanda. Tanda. Ni fi'il apa? Mudarik. Mudorek. Mudarik. Mudhari'. Ini fi'il apa? Mudorek. Mudhari'. Baris yang berbeza ni mengganggu tak tanda yang kita ambil? Tidak. Tak ganggu. Tak ganggu. Sebab itu kita ambil yang asas sahaja. Ya di awal perkataan, Dari depan. huruf akhir baris depan. Jadi terjemahan dia apa benda, dia apa benda. Yang kita fokus pada apa? Ya Ya. sahaja. Ya. Dalam terjemahan tu dia sahaja. Belakang tu kita tak sebut apa. Kita tak sebut. Sebab apa kita tak sebut? Sebab kalau nak sebut yang belakang tu apa, dia bergantung pada baris huruf ya. Sebab itu kita tak ambil. Kita tak sebut terjemahan tu apa. Kita sebut dia sahaja. Belakang tu apa? Itu tengok balik pada perkataan. Dia ada perbincangan lain nanti pada perkataan tersebut. Tapi makna asas yang kedua-dua perkataan ini kongsi apa dia? Dia. Tanda ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Dalam terjemahan dua-dua ada dia. Sama. Dan dua-dua ini adalah mudhari'. Sama. Walaupun yang ini ayatnya berbentuk aktif, yang ini ayatnya berbentuk pasif. Berbeza. Tapi mudhari' madhi dia sama tak? Dari sudut masa sama tak? Sama. Dari sudut tanda sama tak? Sama. Dari sudut terjemahan pelaku dia sama tak? Sama. So kita ambil yang itu. Sebab apa? Kita tahu kalau kita tengok pada baris akan ada perbezaan. Sebab itu baris pada huruf ya, saya katakan kita tak perlu kisah di baris apa. Tak kisah. Sebab apa? Sebab kita tak ambil terjemahan untuk perkataan tu. Kita cuma ambil tanda sahaja untuk kita nak kenal fi'il mudhari'. Kan? Bila kita tengok pada baris, tu dia akan jadi perbincangan panjang lah. Yuf'alu, kan? Kalau tengok pada baris, dia tak akan jadi mudhari' saja. Dia akan jadi fi'il mudhari' lil majhul. Dia jadi panjang. Majhul. Ini kalau kita tengok pada baris, pada huruf ya. Tapi saya tak ambil pada bahagian belakang ni, kita ambil depan saja. Sebab kedua-dua aktif dan pasif berkongsi perkara yang sama, iaitu dua-dua mudhari'. Jadi insya-Allah takkan salah. Takkan salah. Kalau kita kata dia mudhari' lil majhul, salah tu, dia bukan mudhari', dia mudhari' lil majhul. Ada tak perkataan mudhari'? Ada juga. So salah ke? Tak salah juga. Betul, dua-dua adalah mudhari', menunjukkan masa present ataupun future. Baik. Maka kita fokus pada tanda itu sahaja. Yang kita nak tengok baris untuk permulaan adalah baris terakhir sahaja. Huruf ya ni permulaan ni kita tak kisah dulu dia baris apa. Dia baris atas ataupun dia berbaris depan. Sebab kita belum nak bincang lagi dia bentuk aktif ke ataupun pasif. Kita belum nak bincang lagi. Kita nak ambil asas dulu, iaitu dia adalah mudhari'. Itu dulu kita nak ambil. Kenapa tak terus ambil pasif dan juga aktif, Ustaz? Sebab nanti baris dia akan jadi berbeza. Untuk yang ni mudah kita nampak. Dia jadi yaf'alu jadi yuf'alu je. Kan? Tetapi kalau yang bentuk yaf'ilu, yang asal dia yaf'ilu, dia dah bertukar jadi yuf'alu. Berbeza bentuk dia. Dan sebab tu dia perbincangan yang nanti dia banyak teknikal. Sedangkan kita baru nak kenal asas dulu. So kita fokus pada tanda yang asas dulu. Dia macam jawab syarat dia, Ustaz. Jawab syarat maksudnya? Yalah, maknanya ayat tu dia memang ada syarat tapi dia jawab pada syarat lah pasal tu. Tak boleh nak explain sangat.
Jawab Itu syarat ditentukan tu. oleh Ustaz. Itu jangan panjang juga tu. Bukan asal. Tu dah Advance. dulu. Tak, dia baris dia tu lain kan. Dia macam jawab syarat lah. Lepas tu kita fokus pada mana yang disebutkan huruf, kita fokus huruf saja. Maknanya kalau kita sebut huruf saja, maknanya baris pada huruf tu kita tak kisah dulu untuk permulaan ini. Boleh? Terima kasih Ustaz. Sama penting tu nak tahu penting. Sebab apa nanti kan takut kita keliru waktu jumpa ayat dalam Quran tadi. Baik. Nak masuk pada fi'il mudhari', kita nak masukkan pada dhamir yang kedua, iaitu hum. Hum ini digunakan terjemahannya mereka. Maknanya dia masukkan ramai lah. Maksudnya 3 dan ke atas. Dia mesti 3 dan ke atas, plural. Baik. Hum ini digunakan untuk maskulin ke feminin? Both, dua-dua. Campur. Baik. Kalau kita cerita tentang bahasa Arab komunikasi untuk sembang, hum ini digunakan untuk maskulin sahaja. Untuk maskulin sahaja. Mereka. Tapi bila kita cerita tentang bahasa Arab Al-Quran, dia akan jadi hum ini digunakan untuk maskulin dan juga feminin. Untuk dua-dua digunakan. Jadi itu beza. Kalau kita nak guna sembang untuk nak bersembang hum, jangan guna untuk perempuan lah. Guna untuk lelaki sahaja. Tapi kalau kita cerita tentang Al-Quran, hum itu dua-dua masuk. Lelaki dan juga perempuan. Apakah tanda dia? Tanda dia ya di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik, untuk tanda kita perasan ada ya. Ya ni kalau dia baris atas, boleh ke? Boleh. Kalau dia baris depan, boleh ke? Boleh. Baik. Waw nun, apa lagi tanda belakang dia? Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kalau lihat pada tanda yang diberikan, saya bagi masa untuk salin tanda dulu. Kalau lihat pada tanda yang diberikan, salin dululah. Takut saya sebut nanti tak perasan. Salin saya bagi masa. 1 minit untuk salin dulu tanda. Saya takut saya sebut nanti lepas tu tak perasan. Memang tak usah. Ya. Ustaz, sebelum waw ada domah kan? Ya, ada domah. Baik, nanti kan kita akan lihat pada tanda insya-Allah. Okey, dah. Okay. Baik. Tanda dia, ya di awal perkataan, satu bahagian, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Pertama sekali, ya di awal perkataan. Ya ini hanya disebutkan huruf sahaja, tak disebutkan baris. Tak disebutkan ya tu baris atas ataupun ya tu baris depan. Maknanya apa? Maknanya ya ni dia tak kisah baris apa. Kalau kita jumpa ya baris atas, boleh. Kita jumpa ya baris depan pun boleh. Tidak ada masalah. Kalau ya baris bawah, Ustaz? Ya baris bawah, Boleh. kalau ikutkan dalam Quran memang tak ada lah. Tapi just take note, kalau ya tu baris bawah itu tidak akan berlaku pada mana-mana fi'il.
tidak akan berlaku pada mana-mana fi'il. Mana fi'il? Baik, kan kita ada sebutkan fi'il mudhari' dia bermula dengan 4 huruf. Alif, nun, Nun. Alif, ya, ta. ta, kan? Anita tu. Anita. Anita, kan? Ini fi'il mudhari' dia akan bermula dengan 4 huruf ni sahaja. Baik, Anita. keempat-empat huruf ni dia tidak akan baris bawah. Dia tidak akan baris bawah. Dia mungkin akan berbaris depan. Ataupun dia akan mungkin baris atas sahaja. Dan dia tidak mungkin berbaris bawah. Dia tidak akan baris. Kalau kata kita jumpa hamzah baris bawah ke, nun baris bawah, ya baris bawah, ta baris bawah, maka itu bukan fi'il. Itu bukan fi'il pun. Itu bukan fi'il. Dia dua je, sama ada baris depan ataupun berbaris atas sahaja. Tapi kenapa saya tak sebut dia bukan baris bawah? Sebab tak ada. Dalam Quran dia tidak ada. Ya yang ada tanda fi'il yang berbaris bawah. Wallahu a'lam. Baik. Maka ya di awal perkataan, tak kisah ya tu berbaris apa. Kemudian kita ada apa? Kita ada waw nun di akhir perkataan. Waw nun di akhir perkataan. Baik. Nun tu pula. Ustaz. Dan Ya saya. tanda ni ya di awal perkataan. Lepas tu Ustaz tulis waw nun berbaris atas ni sebenarnya yang berbaris atas ni waw ke nun ataupun dua-dua ataupun satu. Nun. Waw berbaris atas lah. Waw baris nun berbaris atas. Nun tu yang berbaris atas. Nun yang berbaris atas. Ya di awal perkataan waw dan nun berbaris atas di akhir perkataan. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh juga. Mana kita faham? Sebab kalau ditulis waw nun di akhir perkataan berbaris atas, mungkin juga ada orang faham waw baris atas, nun pun baris atas. Betul lah tu. Jadi saya letakkan je waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Nun yang Jadi nun berbaris tu yang atas. berbaris atas, bukan waw. Nun lah. Bukan waw. Waw tu dia Tapi tak dia kena ada waw kan Ustaz. baik. Dia mesti kena ada Jadi, waw sebelum tu. Jadi dia mesti ada waw nun. Waw nun tu mesti ada di akhir perkataan dan huruf nun itu berbaris atas. Kalau kita nak letakkan waw nun di akhir perkataan berbaris atas pun boleh. Kan? Kalau nak letakkan waw nun, kalau saya nak letakkan yang detail sikit jadi panjang, dia akan jadi waw nun di akhir perkataan, nun berbaris atas. Dia akan jadi panjang lah. Jadi saya letakkan saja waw nun di akhir. Waw dan nun. Nanti berdua pula baris atas. Waw dan nun baris atas pun boleh difahami dengan waw baris atas, nun pun baris atas juga. Dua-dua baris atas. Dan nun baris atas. Wow. Sebabnya apa? Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita belajar dia punya teks Arab, dia sebut terjemahannya literally-nya macam inilah, waw nun baris atas. Sebab apa dia tak sebut? Sebab apa dalam bahasa Arab dia tak keliru? Sebab bila kita cerita tentang home, selalunya waw itu dalam bahasa Arab, alif waw ya dia tak bawa baris, dia tak bawa baris. Secara umumnya alif waw ya dia tak bawa baris. Ya, sebab itu bila kata baris, dia adalah huruf-huruf yang selain alif waw ya Yang last sekali. yang ada baris. Alif waw ya. That's a good answer Ustaz. Dia untuk panjang saja. That's a good answer. Terima kasih. Betul, yang bertanya. Hasan yang bertanya ya. Dia sebab dia teknikal dia sikit sangat. Waw tu memang tak ada baris dalam Al-Quran kan. Jadi bila Ustaz kata waw nun berbaris atas, mana kata dia refer kat nun lah, waw tu memang tak ada baris. Itu aja asas dia Ustaz. Ya betul. Betul. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih je tanya soalan. Apa ni murid tuan ni lambat Ustaz. Tak apa. Sebab kadang kita tak perasan benda tu sebab kita mungkin tahu benda tu kan. Mungkin orang lain keliru, mungkin kita tak keliru kan. Itu yang kita Pak Ia dia thinking out of box Ustaz. Bagus. Menarik. Dia bagi clear betul-betul. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Baik, maka alif waw ya selalunya bila dia berada dalam satu perkataan, dia tak terima baris. Dia hanya ada untuk panjang sahaja. Kalau dalam tajwid dia hanya untuk panjang lah, so dia tak terima baris. Kalau dia berada dalam perkataan. Baik. Maka ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Dan bila disebut berbaris atas, ini kita kena beri perhatian lah. Kita bukan saja nak waw nun tu berada di akhir perkataan, tapi kita nak nun tu berbaris atas. Ini untuk permulaan dan secara asas. Kita nak ambil yang ni dulu.
Kita nak ambil yang ini dulu. Sebab ada kemungkinan tak nanti nun dia berbaris bawah, ada kemungkinan nanti dia berbaris bawah. Cuma nanti cerita dia akan jadi cerita yang lain. So kita tak nak fokus pada cerita-cerita tambahan yang lain yang akan panjangkan kita punya makna asas. So kita nak ambil asas sahaja dulu. So asas dia waw nun tu dia baris atas. So tu asas dia. Nun dia punya asas. Baik. Dan dalam terjemahan mesti ada perkataan mereka. Mesti ada perkataan mereka lah. Sebab apa? Ni memang tanda ini merujuk kepada dhamir Ganti nama 3. yang maksudnya mereka. Baik. Jawab soalan tadi, huruf sebelum waw itu dhammah kan? Huruf sebelum waw itu dhammah kan? Mesti dhammah. Tapi saya tak sebutkan dalam tanda. Kenapa? Kerana ada nanti kita akan jumpa perkataan yang ya di awal perkataan, waw nun di akhir baris atas di akhir perkataan, tapi sebelum waw tu dia tak ada dhammah. Tapi maksudnya dalam terjemahan tu ada mereka. Di mana yang kita jumpa? Pada surah yang kita baca setiap malam. Surah Al-Kahfi. Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ke-12. 12. Pada perkataan innal ladzina yakhshawna. Yakhshawna. Apa ada pada perkataan ni? Tanda dia? Kita ada ya di awal perkataan. Waw nun baris atas di akhir perkataan. Sebelum waw tu barisnya dhammah ke ataupun atas? Baris di atas. Tapi dalam terjemahan apakah maksud yakhshawna? Mereka ya. Apa terjemahan dia? Boleh tengok kan? Saya buka kat Mereka sini. Ustaz. Mereka takut. Mereka takut. Mereka takut. Mereka takut. Baik, ada tak perkataan mereka? Ada. Walaupun waw itu sebelumnya bukan baris dhammah. Maka sebab itu dalam tanda yang kita ambil, tandanya ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan sahaja. Huruf sebelum waw kita tak tengok dulu dia punya baris. Baik. Kita nak lihat pada contoh. Pada awal surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, allazina yu'minuna bil ghaibi. Perkataan yu'minuna. Apa yang ada pada perkataan yu'minuna? Ada ya di awal perkataan. Saya buka yang ni lah, saya buka Quran lebih besar sikit. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita ada yu'minuna. Ayat yang ke-3. Apa tanda yang ada pada perkataan yu'minuna? Ada Ya di depan. Ya di awal perkataan. Ada waw nun dia. Ada waw nun di akhir perkataan. Waw nun baris atas di akhir perkataan. Ya tu dia baris depan. Boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa kita nak tengok pada huruf sahaja. Kita tak tengok pada baris dulu. Maka kita tahu dalam terjemahan mesti ada perkataan Mereka. Itu mesti ada. Apa terjemahan dia tak apa. Mereka Aktif beriman. ke pasif ke kita kisah, janji dia ada perkataan mereka. Maka yu'minuna dia isim, fi'il ataupun harf. Adalah fi'il pula, fi'il mudhari'. Kan ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir untuk mereka. Baik. Wa yuqimuna. Yuqimu. Kita jumpa ya di awal perkataan, Yuqimuna di akhir perkataan, baris atas akhir perkataan. Maka kita tahu ini adalah fi'il mudhari'. mudhari'. Kan? Dhamirnya merujuk kepada hum. Maka dalam terjemahan mesti ada perkataan mereka. Dan yuqimuna maksudnya apa? Mereka mendirikan. Mereka mendirikan. Baik, huruf kedua dan huruf selepas ya
kita tak ambil dalam tanda. So apa yang datang selepas tu kita ambil je. Contoh yu'minuna, huruf selepas tu sukun. Kita terima. Kita tak kisah pun. Yuqimuna, huruf selepas tu pada bawah. Kita terima. Kita tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia tak masuk dalam tanda. So huruf kedua tu kita tak kisah pun. Hatta, kalau macam contoh yang ketiga ini, yunfiquna. Ya. Yunfiquna, ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka cukup dia adalah fi'il mudhari'. Walaupun huruf kedua selepas ya tu huruf nun sukun. Kita tak kisah pun, tak apa. Tak ada, tidak ada masalah. Sebab yang kita lihat adalah pada ya. Ya tu pula baris pun kita tak kisah untuk permulaan ini. Baik. Walladzina, yang penting ni ya dengan nun lah Ustaz ya. betul. Waw nun. Ya. Kalau tak ada waw tak boleh Mesti Tak ada waw tak boleh. Kalau tak ada waw tu maknanya dia untuk perempuan pun. Kalau tak ada waw dia tak cukup tanda. Dia mesti ada waw. Mereka feminin kan. Kalau waw nun tu baru mereka maskulin. Penting ke waw ni? Penting. Waw tu penting. Sebab nanti kalau kita pergi pada pelajaran nantilah kan, dah masuk nahu ke grammar punya cerita kan. Nanti dia akan bagi tahu apa? Tanda ramai kat sini bukan pada ya ada waw nun, tanda dia dah tinggal pada waw je. Waw ni dipanggil wawul jamaah. Waw yang menunjukkan ramai. So nanti ekstra nanti tanda yang lain. Itu nanti pelajaran yang tinggi. So asas kita nak settlekan dulu, nanti boleh bagi naik tingkat yang lain kita dah insya-Allah mudah. Yalah. Baik, maka waw kena ada. Waw memang kena ada. Tak ada waw dia tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Kalau waw tu jadi alif, boleh tak? Tak boleh. Kita nak cerita home tak terimalah alif. Buat masa ni kita terima waw sahaja. Okay. Wallazina yu'minuna. Kita jumpa lagi yu'minu. Ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Maka yu'minuna dia adalah fi'il mudhari'. Dalam dia ada dhamir merujuk kepada home. Kepada home. Kan? Sebab tu bila dhamir digunakan dalam ni tengok diguna apa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqna hum. Dia guna hum. So apa? Yunfiqu ni memang dhamir untuk wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinuna ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yuqinuna Ustaz, maknanya dia dua kali mereka lah ya. Kalau ikut terjemahan ya. Yalah, home tu mereka lagi. Mereka yakin. Mereka yakin. Dalam terjemahan dia tulis satu je lah kan. Terjemahan takkan tulis dua punya. Sebab dia jadi ayat bahasa Melayu yang perkata dia ayat perkata dia tulis. Ayat biasa dia tak tulis. Sebab makna dia jadi tak kena. Tapi kita kehilangan tak sesuatu kefahaman daripada situ? Tak. Hilang tak satu kefahaman? Kita hilang satu point dekat situ. Baik. Kita ambil dulu yuqinun mudhari'. Dalam tu dhamir merujuk kepada hum. Maka yuqinun terjemahannya adalah mereka Yakin. Kan? Dalam terjemahan dan dengan hari akhirat mereka yakin. Betul tak letak macam tu? Kan? Bila kita dah belajar rupanya yuqinuna ada mereka. Hum juga terjemahannya adalah mereka. Kan? Maka dalam terjemahan sepatutnya ada dan dengan hari akhirat mereka yakin. Betul tak? Dia lebih tegas lah kalau itu Ustaz. Mana penekanan tu kan dua kali mereka. Apa yang hilang? Yang kita hilang adalah apa? Penegasan. Kenapa diulang mereka dua kali? Sebab Allah nak tegaskan sifat mereka ni. Mereka wabil akhirati hum yuqinuna. Mereka betul-betul yakin. Nak tekankan mengenai sifat mereka iaitu orang bertakwa. Mereka ni betul-betul yakin. Kalau nak point dekat pada mutakin, betul-betul nak tunjuk kepada mereka ni, bukan nak tunjuk kepada orang yang lain. Maka sebab itu diulang dua kali perkataan mereka. Tapi hilang dalam terjemahan ayat kita sebab apa?
dia nak bagi ayat yang mudah difahami oleh orang awam. Kalau dia letak dan dengan hari akhirat mereka yakin, jadi pelik ayat bahasa Melayu tu, terjemahan tu. Kan? Tapi kita tidak salahkan terjemahan, so memang begitulah dia punya konsep dia. Cuma kita nak bagi tahu begitulah dalam terjemahan dalam Al-Quran, kita mungkin akan hilang poin-poin sikit-sikit dalam terjemahan tu yang tidak disebut. Sebab apa? Sebab nak bagi ayat itu mudah difahami. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Pada ayat yang ke-9, surah Al-Baqarah juga, ayat yang ke-9. Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Baik, apa daripada yukhadi'una? Yukhadi'una. Ya di awal perkataan. Ya di awal perkataan. Baris atas di akhir. Nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yakhda'un kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada hum. Hum maksudnya ialah mereka. Walladzina amanu wama yakhda'una illa. Kita jumpa perkataan Yakhda'una. Ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Baik, ini yakhda'una, ini yukhadi'una. Alamak, berbeza tu baris dia. Beza baris. Kita terima ke tak terima? Terima. Yukhadi'una, tolong bagi saya terjemahan yukhadi'una, apakah dia? Mereka cuba menipu. Mereka cuba menipu Allah. Baik. Wama yakhda'una, mereka menipu. Mereka menipu. Yukhadi'una, mereka cuba untuk menipu. Yakhda'una, mereka menipu. Apa yang sama dalam dua terjemahan ni? Perkataan apa? Menipu. Mereka dan menipu je. Perkataan mereka tu pertamanya sama. So salah tak kalau kita ambil dia adalah fi'il mudhari' dan tanda tu? Salah tak dari sudut terjemahan? Tak salah. Dalam tu dua-dua ada perkataan mereka. Kalau kita tak tengok pada baris ya, okey ke tak okey? Tak. Okey. Dia ganggu tak dia punya terjemahan? Dia tak ganggu. So kita tak kisah ya tu huruf apa pun. Sebab yang dua-duanya dia fi'il mudhari' dan dalam terjemahan dua-dua ada perkataan mereka. Yash'uruna. Maka insya-Allah tak silap dan kita tak ganggu, kita tak salah dalam nak menterjemah ayat tu nanti, tak salah. Baik, illa anfusahum wa ma yash'uruna. Perkataan yash'uruna. Ya di awal perkataan, ada waw nun di akhir perkataan, nun berbaris atas. Maka yukhadi'una dia adalah fi'il mudhari'. Dhamirnya hum. Mereka. Hum terjemahannya mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang semua guna hum. Anfusahum, qulubihim, fazadahum alimun walahum azabun alimun bima kanu yakdzibuna. Ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yakdzibuna dia adalah fi'il mudhari'. Dhamirnya hum. Makna untuk hum ialah mereka. Bentuk apa pun perkataan ni, dalam terjemahan dia mesti akan ada mereka. Tak kisah mereka ditipu, mereka menipu, mereka tertipu, tak kisah. Dalam tu mesti ada mereka juga. Tak kisahlah dia yang menipu ke, dia tertipu ke, dia penipu ke, tak kisah. Mereka tu mesti akan ada. Mesti akan ada. Baik, silakan soalan. Ni luas sikit soalan. Dari segi isim Ustaz ya. Baik. Macam fi tu isim ya Ustaz eh. Home tu domain isim lah. Isim I mean di dalam kategori isim lah kan. Yang mana? Tip sebab ada standalone home. Okey, baik. Kalau home tu, domain home tu dia tu isim. Isim domir. Betul. So kalau kita nak
potong-potong kan. Kita kata fi tu home, fi tu isim, home tu isim. Betul Ustaz? Ya. Untuk perkataan mana? Kalau saya nak potong-potongkan macam fi qulubihim. Okey, baik. Yelah, Fi yang qulubihim. tu. Kalau nak potong. Fi jadi satu, qulubi Hmm. jadi satu, him jadi satu. Dia jadi 3. So maknanya isim, home tu semua isim lah Ustaz macam. Betul. Home ini adalah isim. Isim. Betul? Saya Kalau saya sebut, kata dia dhamir boleh tak? boleh Boleh. Cuma dia punya kategori besar dia adalah isim. Isim. Macam tu juga fi kan Ustaz? Macam fi juga kan? Fi ni, fi apa? Fi haraf. Fi haraf. Fi haraf. Betul. Fi adalah huruf Haraf. jar. Dia Huruf bukan jar. isim, dia adalah apa benda isim. Apa Tanda benda isim. isim. Tanda. Dia membaris Tanda bawahkan untuk- isim selepasnya. Tanda untuk isim. Tanda Kategori untuk dia adalah huruf ataupun harf jar. haraf jar. Dia adalah tanda untuk isim. Isim. Oh, Ustaz. Qulubi saya. itu memang isim kan Ustaz? Sebab baris bawah. Tanda dia Betul. baris bawah. Ya. Betul. Dia baris bawah dan dia selepas huruf jar. Jar. Silakan Haji Yahya. Ustaz, apa ni, fi'il mudhari' ni awal hurufnya ada 4, alif nun ta ya kan? Anti. Ya. Anti ni alif nun ta ya di depan tu dia ada makna tak Ustaz? Macam contohnya ya tu, apa makna dia? Kalau dia nun di depan nun tu apa makna dia? Ada makna tak? Dia baik. satu kalimah. Baik. Dia part of kalimah. Bukankah dia untuk menentukan jenis apa fi'il tu nanti fi'il maksudnya dia untuk untuk huwa ke untuk Pelaku dia. ke kan pelaku right dia. you are right pelaku dia. Terdapat tersembunyi. Bila ada di depan kita dah tahu itu aku, itu dia, itu mereka, itu apa lagi? Ana. Kami, ana. Kami, ana nahnu. Ana, Kita nahnu. ada alif, nun, Alif, nun, ta, ya. dan juga ya. Baik. Ini apa? Ini semua kalau kita dah habis lihat, ini semua huruf yang akan ada pada awal perkataan fi'il mudhari' secara umumnya. Baik. Tapi nanti akan ada tanda yang ta di depan, nanti akan ada perkataan yang tanda di belakang. Macam ya tadi kita dah jumpa. Ya untuk fi'il mudhari' huwa, ya kat depan, belakang tak ada huruf lain. Tapi untuk hum kita ada ya kat depan, belakang dah ada huruf pula. Bukan baris saja kan. Baik. Maka kalau kita nak kata ini untuk dia, ini untuk kamu, kami dan juga aku, secara umumnya bolehlah. Kalau itu secara umumnya terjemahnya akan ada aku. Nahnu terjemahnya ni adalah untuk kami. Tetapi ta dengan ya susah sikitlah kita nak kategorikan dia. Sebab apa? Dia pun guna ya juga. Mereka pun awalnya ya juga. Baik. Jadi apa yang mudah untuk kita nak kategorikan dia? Kalau kita nak kategorikan dia secara mudah untuk semua boleh masuk, kita sebutkan alif nun ta ya. Ini dua ini kalau dalam bahasa Arab ini adalah orang yang bercakap. Kalau Haji Syaz biasalah dia namanya al-mutakallim. Orang yang dia bercakap. Ta ni digunakan untuk kalau kita Melayu dia jadi panjang lah. Orang yang pihak kedua Ustaz. Senang kan? Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Saya letakkan panjangnya dulu. Baik. Dalam bahasa Melayu yang ini kita ada ini kita panggil pihak kedua. So ya dia adalah pihak ketiga ataupun orang yang
kita bercakap tentangnya. Ataupun kita tulis sebagai pihak ketiga. Baik. Jadi kalau depan dia alif, depan dia hamzah, bukan alif, hamzah, dan depan dia nun, itu maksudnya itu perkataan yang orang tu yang tengah bercakap. Aku ataupun kami, dia yang tengah bercakap. Kalau bermula dengan ta, itu orang yang kita tengah bercakap dengan dia. Maksudnya siapa? Yang kedua. Awak, Nama kamu, kedua. tengah bercakap dengan dia. Kan engkau, orang yang kita tengah bercakap dengan dia, pihak kedua. Kalau mula dengan ya, orang yang kita bercakap tentangnya, maksudnya dia tak ada kat situ. Kita tengah cakap tentang dia, tentang mereka, tentang mereka berdua, kan. Tengah cakap tentang orang yang tak ada kat situ. Orang yang kita bercakap tentangnya. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pihak ketiga. Inilah maksud secara umum untuk alif, nun, ta dan juga ya. Ini pada kebanyakan Ustaz Pada ya, start mula dengan ta. Pasal ta tu, rasa saya third person pun ada juga, dia pun ada tapi dia muannas. Betul. Kalau dia mula dengan ta. Sorry lah Ustaz, menyampuk. Tak apa, betul lah tu. Bukan menyampuk. Itu meruahkan pendapat. Betul. Okey. Ustaz. Baik, Ustaz. ya saya. Sekejap saya ni yang ni saya cukup lambat faham Ustaz. Sebab kelas saya ingat lagi ada satu kelas dulu saya tanya. Sebab macam ni, macam kalau kita tengok ke domain home kan. So kita di sini contohnya yunfiqu. So jadi kalau kita nak terjemah betul-betul, kita nak kata mereka yang menginfak kan. Itu kita ambil waw nun saja. Yang ya di depan tu apa maksud dia? Sekali lah masuk, sebab tu tanda tu kita ambil semua, ya dan juga waw nun. Jadi di sini ya sini tak adalah cerita katanya Ustaz. Orang yang kita bercakap tentangnya. Jadi di sini orang yang bercakap tak adalah Ustaz. Taklah, orang yang kita tengah cerita tentang dia. Pihak ketiga, maksudnya dia tak ada kat situ. Kita tak ada kat situ. Allah dia tengah cakap dengan kita, tapi Allah tengah cakap tentang siapa? Tentang mereka yang berinfak. Dia ada kat situ, dia tak ada kat situ. Tengah cerita tentang satu kumpulan manusia yang tak ada dekat situ. Jadi mereka berinfak. So dia tengah cakap tentang pihak yang ketiga. Dia bukan saya berinfak ataupun kamu berinfak, dia mereka berinfak. Adakah yang ni merujuk pada Tuhan? Tak. Tak. Sebab itu bila ada macam ni, kita tak boleh potong pun. Kita tak boleh potong yunfiku satu, waw nun satu. Tak, kita tak boleh potong. Itu seni potong tu. Yang kita tak boleh salah potong. Kalau kita tersalah potong, kita akan tersalah bagi makna. So kalau kita potong waw nun dan kita anggap waw nun ni adalah mereka, yunfiku, ya di awal perkataan, kan? Huruf akhir pada depan. Maknanya dia infak. Dia infak kepada mereka terjemahnya. Sedangkan terjemahnya adalah mereka berinfak. Salah kat mana? Salah dekat tang potong tu. So dia akan bagi salah makna. Sebab tu saya sangat tekankan nak potong kena potong betul. Macam kita ambil razaqnahum kan sebelum ni. Nun alif sebelumnya sukun. Kan saya tegaskan nak kena potong, kena tengok tak, kalau sebelumnya nun alif sebelumnya sukun kita tak boleh potong. Jangan potong. Nak elakkan kita tersalah memberi makna pada perkataan tersebut. Kalau yunfikun kita potong waw nun, kita kata waw nun ini mereka. Yunfiku dia infak kepada mereka. Salah sebab terjemahannya ialah mereka yang berinfak. Kenapa? Sebab memang tak boleh potong pun in the first place. Tak boleh potong. Sebab apa? Ya dan waw nun tu satu, dia sekali tanda, datang sekali dengan perkataan tu. Tak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Alright. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Jam dah pukul 10-12 minit. Kita stop dulu. Sini kita... Haji Azan Nuri mute pula. Dia share tapak tangan tu. Nak faham ta dengan ya tu dekat grup. Nak tayang kat sini tak boleh.
Ada tapak yang tangan. Nora nak kongsi yang tapak tangan tu. Boleh. Boleh. Nanti kongsikan tapak tangan tu untuk mudah menghafal domer dia. Mudah menghafal domer. Tapi tu domer semualah yang ada. Itu semua ada. Semua ada. Boleh dalam kalau nak apa boleh hafal semua ataupun refresh lah sebab kita sekolah rendah pun dah pernah ambil kan. Baik, tak apa. Kat mana dia nak mula dengan ta, kat mana dia nak mula dengan ya. Dia ke mana dia nak mula dengan alif, kat mana nak mula dengan nun. Ya, betul. Baik, domer mana yang nak digunakan tu. Betul. Dan tanda yang kita bagi tu kena ambil semua tahu, dia tak boleh potong-potong. Kalau macam tadi kan, alif nun ya ta, kita tak boleh asingkan dengan tanda belakang dia. Kita kena ambil sekali. Kalau tak nanti makna dia lain. Makna dia lain. So alif nun ya ta sebenarnya kalau kita tak tahu dia untuk pihak mana pun tak apa. Kita tahu ni untuk pihak ketiga ke pihak kedua pun tak apa. Sebab apa? Bila kita pergi pada terjemahan kita tahu dah ya di awal perkataan, waw nun beri atas di akhir perkataan. Kita tahu dalam tu ada dhamir merujuk kepada hum. Hum maksudnya ialah mereka. Mereka tu kita tengah cakap dengan dia ke ataupun dia tak ada kat situ? Tak ada, dia tak ada. Dia tak ada. So kita tahu dah mereka tu tentang satu grup, satu kumpulan yang dia tak ada kat sini pun dia satu kumpulan yang tak ada. Pihak ketiga yang kita bercakap tentang dia kan. Mereka datang beramai-ramai contohnya. Kan mereka datang beramai-ramai. Siapa mereka tu? Tak ada kat sini, bukan kita lah confirmnya. Dia mereka tak tahu grup mana yang datang beramai-ramai tu. Jadi daripada terjemahan, daripada dhamir itu pun sebenarnya kita dah boleh tahu. So kalau kita tak ingat alif nun ta ya tu untuk pihak mana? Pihak kedua ke pihak ketiga ke tak apa. Tidak ada masalah. Yang kedua. Sebab tu saya tak pernah sebut pun. Saya cuma sebut tanda je. Alif nun ya ta je. Saya tak sebutkan pihak kedua ataupun pihak ketiga. Baik. Kita ambil dulu. So kita ada info untuk minggu ini. Home tanda dia apa. Nanti minggu depan kita akan ambil selanjutnya nak lihat pada Al-Quran insya-Allah. Baik. Jadi minggu ni kita tak ada latihan dulu sebab kita belum lagi habis lagi ambil. Nanti minggu depan nanti baru ada insya-Allah. Okey, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار